Okay, Assalamualaikum, salam Rabu pula. Isnin sekali lagi 20 hari bulan 4 2020 pukul 2.11 petang. Okay, untuk video ni hari ni saya nak cerita nak ukur target lah. Kalau ikut video lepas, kalau kata siapa jumpa chart yang lebih kurang macam ni, so dia dah turun dan naik, break, dan kita nak cuba ukur target di mana kita nak menuju target lah. Video ni saya dah buat minggu lepas tapi agak malang lah. Lepas sejam saya tunggu nak tekan upload, muncul upload, dah tulis-tulis apa semua, submit, play tak boleh. Jadi saya terpaksa delete dan buatlah cerita-cerita yang minggu lepas tu kan, nak cover ni. Okay, kalau kata target lah, okay, saya ambil 4 hours lah dan nampak sikit dia punya. Ada beberapa benda yang kita boleh buat, antaranya contoh lah, contoh kita boleh buat tanda mungkin kat sini sebab kita ada support kat sini kan, jatuh, lepas tu dia ada masalah sikit kat sini, berhenti, dia permulaan dia break kan. So kemungkinan target kita pun mungkin boleh di area situ. So, ataupun dalam ni pun sebenarnya pun dah boleh pilih target dah sebab kita ada nampak sikit berhenti kat situ kan. So kalau kita buat garisan pun area sini, kenapa? Sebab ada resistance lama kat situ dia berhenti, dia naik dan kita berada di sini. Okey Yang kedua, yang pertama ni kita ikut structure chart ni lah. Yang kedua mungkin kita boleh pakai Fibonacci untuk kita tengok lantunan dia. Kalau kata kita ambil dari hujung sampai ke hujung bawah sekali. Okey dari atas sampai bawah, maknanya 100% penurunan dia. Aduh. Ini ayat cerita yang sama minggu lepas tu. Penurunan yang sama, 100% penurunan, dan kita nak tengok lantunan dia selalunya antara kawasan yang dijangka untuk tempat-tempat yang kita boleh ambil target kita lah. Kalau kita beli awal ke kat mana-mana lah, bawah-bawah ni targetnya antara ni lah, lantunan dia 38%, kemungkinan lepas ni 50% dan 61%. Tujuan kita buat ni nanti kita nak tengok lah kat mana. Kalau dia sampai arah-arah sini, apa dia jadi. Kalau siapa yang pakai candlestick kan, mungkin nak tengok ada rejection kat arah-arah situ ke kan. Kalau tak suka yang atas ni pun, taruh bawah sekali pun boleh. Kali terakhir dia buat swing kat sini. So kita dapat masih juga dalam Fibonacci punya extension yang lebih kurang sama lah, 38, 50 dan juga 61. Jadi kalau 61 ni kita akan tengok apa reaksi dia lah lepas ni. Ini maksudnya kat sini 100% dia menurun daripada harga yang sekarang ni sampai bawah, dan dia melantun naik sekarang dah hampir 61%. Sebab tu pada kejadian ni, kalau kata kita sempat cut loss, kalau kita cut loss dan tunggu peluang masuk balik, kita akan nampak beberapa kalau sini kita cut loss, dia menurun sebanyak lebih kurang 58%. Tapi kalau dia naik balik, katalah kita ambil daripada bawah jugalah, nak sedapkan cerita, 100% dalam bentuk nilai nilai duit ada ni nilai harga ni. Dari bawah sampai sini dah hampir kurang 100%, 100% lah. Lepas tu kalau kita cut sini dan kita menunggu peluang untuk re-entry balik, much better lah. Sebab tu pentingnya cut loss. Kalau kita trader, cut loss. Okay, tu guna Fibonacci extension. Okay, bagi saya, ada satu lagi. Ada juga yang menggunakan Fibonacci yang dia panggil contoh macam ni kan. Ni apa? Fibonacci apa? Lanjutan. Projection. Fibonacci projection. So, maknanya dia naik, lepas tu dia swing, satu kali swing naik atas, lepas tu retrace. Okay, retrace dan kita cuba tengok. Biasanya, kalau yang ni, ni lah, kawasan-kawasan ni lah. Kawasan-kawasan ni. Kan nak kata sampai tinggi atas ni kan, ekstrim pula. Okay. Tapi bagi saya, cara mudah yang saya guna, dengan beranggapan janji sampai, tak sampai tak apalah. Once dia dah buat, dia dah break ni dia umpama macam
Kalau ada pergerakan macam ni lah, 1, 2, 3 ke ABC kan. Jadi saya akan ambil tinggi daripada sini dan juga bawah ni, dan saya akan ukur jarak ni dan kita buat 1x target je. So okay, 1x lagi dan berterusan lah kalau kata dia masih bergerak-gerak. Mungkin ada yang akan buat begini, ada bawah ni naik atas, so dia break. Mungkin ada yang ambil susun beginilah. So ni tapi bagi saya, macam saya kata tadi, janji sampai, saya lebih suka ambil 1-to-1 target lah. Maknanya X ini dan target X ini, kalau dia lebih dia akan naik. Okay. Tapi kalau nak memudahkan, kalau malah nak lukis kotak tadi tu, biasa saya akan pakai Fibonacci extension ni lah. So target saya hari tu, kalau dia berjaya break, dia tak close kat bawah, so targetnya yang pertama, ada orang panggil minimum target, dan mungkin dia boleh pergi lagi. So biasanya itulah cerita dia itu hari. Kalau kita masuk area-area sini dan kita yakin dia break out ni kan, so targetnya antara 200 lah, mana X sini dan X sini. So kalau kata dia naik lagi 2 kali X, mungkin dekat 64.5 ni lah buat masa sekarang. Minimum target untuk yang ni tercapai lah, kena 6556. Itu saya kata janji kena. Bila kita buat trading plan, kita beli entry, kita ada stop loss dan juga kita ada target. Kalau boleh kita nak janji dia kena lah kan. Kita bukan nak kata nak semaksimum dia naik sampai atas tu. Tak mungkin lah. Boleh kita dapat, tapi takut tak konsisten lah. Asyik dapat, kalau boleh nak beli seakar yang boleh, nak jual sepucuk yang boleh. Nak beli seakar yang boleh, nak jual sepucuk yang boleh. Boleh buat, boleh, tapi tak ramai yang konsisten yang begitu. Jadi saya yang ukuran begini cuma janji boleh. So video ni dah ada tahun lepas, saya rasa 2018 ni video, boleh check balik cara guna kira-kira ni kan. Tapi masa tu video tu lebih kepada contoh macam ni lah, untuk jarak yang lebih besar lah. So kalau kata sini X, 1 kali X area sini dan 2 kali X area sini. So, tapi yang ni pun boleh juga. Ingat janji sampai bukan kita nak kata janji maksimum ni, janji sampai. Okey, kalau digabungkan balik, contoh-contoh lah, kalau kita buat tadi area resistance kat sini, lepas tu kita rasa tadi ada kat sini, lepas tu kalau kita nak gunakan Fibonacci the rebound ni ataupun dekat sini, apa saja yang kita buat, sebenarnya kawasan-kawasan target tu tak lari pun, masih lagi area-area yang sama. Sama juga area dia. Okey, itu saja untuk mengukur target. Macam saya kata dalam permulaan video tadi, sekiranya jumpa carta yang membuat bentuk hampir sama, tak semestinya carta yang saya tengah buat ni sebab dia terlalu banyak chart yang buat benda yang sama. Bila kita tahu target, jadi kita tahulah berapa banyak kita nak keluarkan modal kita. Kita dah boleh agak berapa kita punya profit target dia tu. So waktu ketika di bawah ni, mungkinlah kalau kita tak yakin nak trade kat sini, tapi kalau kita yakin trade kat sini dengan katalah certain profit yang kita target tu berbaloi kan, at least kita tahulah apa yang kita buat. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Kita tengok progress dia dalam minggu ni. Bye bye.